Dan pengkhianat ini, termasuk kepalanya yang digombak ini, yang kita nak pergi minggu depan ni, apa mereka buat? Mereka khianat. Okey, bagi saya ini politik biasa, muslihat, khianat, tembak sana, tembak sini, tikam sana, tikam sini. Okey. Tak betul, tak saya semestinya betul. Ada yang sini betul, ada yang sana betul. Dia boleh kata yang inilah, dia kata Susiano tak adil lah. Dulu dia lawan dengan Rafizi, tak macam-macam cerita. Ya. Itu semua tak penting. Ada betul, ada tak betul. Tetapi yang paling penting, ya, elemen pengkhianatan yang kita tak boleh kompromi sama sekali, saudara. Yang saya nak semua penggerak kita ini faham, ya, ialah apabila mereka yang khianat ini memberi balik kuasa, ya, kepada orang yang merosakkan tamadun ini, yang setelah berkuasa dulu, yang sudah hilang kuasa. Ya, mereka khianat ini, mereka bagi balik kuasa kepada orang yang akan yang dalam proses menjatuhkan tamadun, dan mereka berkuasa sekarang, mereka akan menjatuhkan tamadun. Mereka akan merosakkan, dan mereka sudah mulakan. Saudara tengok kes-kes di mahkamah, saudara tengok apa yang berlaku di JLC, saudara tengok keputusan-keputusan yang mereka buat. Kesemuanya kembali kepada pegangan, kepada budaya, kepada sikap apa? Sikap yang disebut oleh Ibn Khaldun, sikap yang bekerja-kerja dengan kemewahan, yang akan meruntuhkan tamadun. Ini kesalahan paling besar, ya, yang dilakukan oleh Azmin Ali dan kawan-kawannya. Ya. Dan di PKR, di pengkhianat ni banyak-banyak bab sekarang ni. Bersatu pun ada pengkhianat juga. Perdana Menteri sekarang, ada banyak. Tetapi, ya, mau keluar parti sana, mau keluar sini, ya, kita masih boleh kompromi. Tetapi yang saya mau saudara faham betul, kita tidak boleh kompromi dengan mereka yang memberi kuasa kepada kelompok yang sudah menjatuhkan negara, sudah menuju ke arah merosakkan, menjatuhkan tamadun negara. Ya. Ada orang bagi tahu saya pun pernah masuk UMNO. Ya, betul. Ya, saya pernah bersama dengan UMNO. Tapi UMNO yang macam mana? Saya bukan bagi kuasa pada UMNO. Masa tu UMNO sudah berkuasa. Saya masuk apabila ada komitmen daripada Perdana Menteri pada masa itu, Datuk Seri Abdullah Badawi, untuk tukar daripada PPR ke SPRM. Mereka sudah berkuasa. Saya tak ada saya tak berdaya untuk tarik kuasa mereka. Ada ruang untuk lakukan perubahan, saya buat. Tak betul, ya, tak betul, saya tinggalkan. Saya bukan sekadar tinggalkan, saya lawan mereka. Saya saman untuk Sri Najib. Saya saman semua lembaga penasihat Wan MDB. Dan saya bersama dengan PH, round untuk pastikan mereka tumbang. Itu yang saya buat. Saya tak bagi kuasa kepada mereka. Yang mereka buat ini, mereka memberi kuasa kepada mereka, kelompok yang sudah hilang kuasa. Sudah dihilangkan kuasa oleh rakyat. Ya, hari ini Ketua Wanita Selangor, Timbalan Speaker, ada pimpinan. Tentunya mereka punya pengikut, dia punya nyokong yang jujur. Ya. Yang tak faham lagi, yang confused. Dan ini kerja kita. Ya, kita kena tegangkan, dan kita kena tegangkan yang ini paling penting. We have to really make them understand. This is a very serious problem. Ini masalah paling besar. Ini masalah pokok. Ini masalah prinsip. Soal muslihat yang itu, yang ini khianat, salah juga. Saya tak kata betul. Tetapi, ya, yang lebih salah, yang tak boleh kita kompromi, ialah apabila kamu memberi kuasa kerana khianat kamu, kerana muslihat politik kamu, kerana seteru kamu, kerana kemarahan kamu, kerana dendam kamu, ya, dengan pimpinan, ya, kamu sanggup untuk bersekongkol dengan kelompok, ya, mereka yang rasuah, mereka yang telah merosakkan tamadun, yang sudah hilang kuasa, kamu bersekongkol dengan mereka untuk bagi mereka kuasa balik. Ini we cannot tolerate, we cannot compromise, and we have to fight all out. Ya, kita kena fight all out. Ini yang gerak 98 mahu lakukan. Kita kena fight, dan kita fight all out. Saya ingat lagi, saya beritahu ke kawan saya masa dalam Pemuda Keadilan. We fight. Kita pegang pada ayat wala tarkanu ila lazina fatamassakumun nar. Dah 20 tahun tak sebut, kan. Sasul sialah, sebaik ustaz betul kan. Ya. Jangan kamu biarkan diri kamu, ya, cenderung kepada orang yang melakukan kezaliman. Apa dia kezaliman? Kezaliman itu bermakna meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Kalau dalam konteks kerajaan, kan, letaknya kerajaan ialah kepada siapa? Kepada orang, kelompok yang menang dalam pilihan raya. Ini memberi kuasa kepada kelompok yang kalah dalam pilihan raya. Itu tidak adil. Itu kezaliman. Itu kita kena lawan. Dan lawan kezaliman ini harus bersungguh-sungguh, harus betul-betul. Harus pegang betul-betul.
Ini ayat Quran dan banyak lagi lah kisah-kisah yang tradisi Cina, yang tradisi India, ya, apa yang Gandhi pernah sebut, Nehru, saya sempatlah juga belajar. Ya, kita boleh bincang kemudian. Tetapi yang saya ingin tekankan pada saudara pada malam ini, ini semangat kita, ini komitmen kita, and we are going to fight all out. Macam mana kita lawan pada tahun 98, ya, dengan semangat itu kita akan lawan sekarang. Sebab apa? Sebab kita benar-benar yakin, ya, ini kesalahan yang tidak boleh kita kompromi sama sekali. Tak boleh. Mereka melakukan kesalahan yang besar, yang paling besar, ya, bukan soal parti lagi, ya, bukan soal individu lagi. Ada kata ini Anwar Ibrahim, ini Nazmin Ali, dan macam-macam lah. Ini Dr. Mahathir, individu. Saya nak bagi tahu ini bukan soal individu. Ada kata ini PH, ini PN. Saya nak bagi tahu ini bukan soal parti, ini bukan soal koalisi, ini soal tamadun, ini soal kelangsungan kita sebagai sebuah bangsa. Ya, membiarkan kelompok-kelompok yang bekerja-kerja dengan kemewahan ini, yang sudah edan ini, sudah gila ini, sudah rosak ini, ya, yang kebetulan yang pula sudah hilang kuasa, sekarang bagi balik kuasa pada mereka. Allahu Akbar. Kan, dia punya kemaruk tu, kan, saya boleh tengok lah sekarang. Kan, punya kemaruk tak kemaruk. Kan, tiap hari pelantikan aja. Kan, tiap hari pelantikan. Dekat TV dia boleh cakap, kita tak ada politik, saya buat kerja saya. Kan, nanti. Besok lantikan politik. Besok lagi tumbang pula satu negeri. Itu bukan politik. Kan, tak ada malu. Tak ada nilai. Sebab apa? Sebab ini kelompok yang rosak. Ini kelompok yang disebut Ibn Khaldun, bukan kelompok yang rosak, yang akan bukan sekadar menjatuhkan sebuah kerajaan, akan menjatuhkan tamadun. Kalau kita tak betulkan, saudara, kita tak lawan all out sekarang, kalau kelompok ini terus menang, kalau dia buat PRU sekali, mereka juga yang akan berkuasa, hancur Malaysia, saudara. Tamadun kita hancur. Kerana apa? Kerana kita membiarkan kelompok-kelompok ini, yang sudah gila ini, berkuasa ini dengan kemewahan ini, untuk kembali berkuasa. Ini message paling penting kita. Sebab itu we don't want to argue about other things. Saya tahu dalam Facebook macam-macam. Kadang kita dia gila, kadang-kadang kan. Banyak betul orang gila sana kan. Dia duk cakap saya Trojan horse pula. Kan? Sama dengan Azmin pula. Macam mana pula ni? Saya yang paling awal sekali sebut benda ni. Saya yang paling awal bongkar. Masa tu orang tak percaya kat saya. Yang percaya kat saya Ustaz Zul, kan, dengan syarat ni, dengan kawan pihak. Yang bagi ruang, yang lain tak bagi. Daripada bulan 1 lagi saya dah bagi tahu. Kan, ini bersekongkol kelompok elit. Azmin ni memang betul saya tolong masa dia jadi Menteri Besar Selangor. Memang saya tolong pada masa itu sebab dia bersama, dan saya minta dia bagi pengakuan. Kamu saya tolong, tapi jangan bila dapat federal kamu balik-balik dengan Hishamuddin. Saya tahu. Sebab dia dengan Hishamuddin macam mana, saya tahu, saya rapat dengan dia. Saya tahulah link dia macam mana. Oh, dia kata dah. Apa ni saksinya Datuk Seri Samsul Iskandar. Sekarang ni apa? Ketua Perangan. Masa tu dia Timbalan Menteri. Yang masa tu belum lagi lah, belum pilihan raya. Masa tu dia bekas ketua muda selepas saya. Dia saksi kita bertiga. Saya kata, Min, please, you don't ever go back and get close to Hishamuddin. Don't ever. Because this is the elite, the corrupt elite. I've tried. I dah masuk UMNO. Saya cuba untuk lakukan perubahan di dalam. Tak boleh. You know. That's why I'm out and I'll fight them. I will helping you. I will help in Selangor. But you mesti janji. Mula okey. Dapat federal. Berapa bulan lepas tu dia bersekongkol. Dan saya sebut. Saudara kalau tengok ucapan saya di mulai Taman Medan tuan-tuan. Secara detail saya sebut. Dia di Taman Medan pada Januari Februari. Saya sebut komplot ini. Hishamuddin, Azmin. Dan selepas tu nampak tampil dengan lepas Tanjung Piai, kan, berperjumpaan Azmin dengan ahli-ahli parlimen. Nampak. Kan, lepas itu permainan yang lakukan oleh Dr. Mahathir dan juga Azmin dan juga Hamzah Zainuddin sekarang semua keluar. Kan, tentang Kongres Melayu dan sebagainya. Itu semua kita sebut satu persatu. Kita kata ini semua komplot. Komplot apa? Komplot kelompok elit yang sudah hilang kuasa, yang berkuasa dan menggunakan kesempatan daripada masalah seorang timbalan presiden PKR ni, sebuah parti yang paling besar dalam kerajaan baru ini. PKR pada masa itu adalah parti yang paling besar, yang menang paling besar. Tapi mereka menggunakan
kelemahan ataupun merasa dendam ke amarah, tak tahulah apa benda yang ada pada Azmin Ali ini, untuk merosakkan. Dan Azmin itu sendiri pun saya dah nyatakan, dia sudah mempamerkan sikap-sikap dan sifat-sifat elit. Dia bangsawan. Kamu bukan raja. Kalau kamu raja, okeylah. Memang kamu bangsawan. Kan? Ini rakyat belagak jadi raja. Kawinkan anak raja kalah. Ini tak boleh. Ini merosakkan, dan kamu dalam parti reform. Parti reform masih kita ingatkan dengan kawan round. Tak juga. Akhirnya sampai berlaku syaratan. Baru pecahan. Okeylah, tak apa. Tapi yang saya ingin nyatakan, saudara, saya sedikit pun tidak tergugah. I am not deterred at all. I'm not disturbed at all. You cannot beat me. When I am focused, saya punya kawan saya dah kumpulkan kembali kawan saya yang pernah bertarung sama saya, yang lokap itu adalah tempat biasa kita. Kita bekerjar bukan jawatan. Kita bekerjar berapa kali bertempur dan masuk lokap. Itu semangat kita, itu praktis kita. You cannot. Jangan usik saya dengan perkara-perkara kecil, perkara-perkara remeh, cerita-cerita remeh dan sebagainya. Dan saya nak bagi tahu saudara juga, kawan saya, untuk gitu. We focus. Because this is a very big battle. Ini pertarungan yang besar. Saya sebut tadi. Ini pertarungan untuk mempertahankan tamadun, kelangsungan bangsa, nilai bangsa ini, maruah bangsa ini, wibawa bangsa ini, ataupun kita hancur. Kalau ini yang terus berlaku, kerana kita mempunyai pengkhianat, bukan sekadar khianat dari segi posisi politik, bukan sekadar khianat dari segi political configuration, tetapi dia khianat dalam merosakkan, beri kuasa kepada orang yang akan merosakkan tamadun, yang selama ini telah membina ke banyak elemen-elemen yang merosakkan, dan sekarang ini diberi kuasa kembali untuk terus merosakkan. We cannot allow this. We have to fight all out. Sebab itu kita akan bergerak. Mulai dari sekarang, kita akan bergerak habis-habisan. Saya pilih Gombak sebab saya mahu bagi mesej jelas that we are serious and we will fight. And we must have the courage conviction. Dan saya harap ia memberi inspirasi kepada kawan saya, kawan kita, yang dalam parti khususnya, yang berjawatan, juga untuk harus ada courage conviction. Bukan sekadar mempertahankan Anwar. Ini persoalan Anwar ini bukan persoalan individu Anwar. Mempertahankan apa? Mempertahankan semangat dan komitmen perjuangan reformasi. Tapi tak cukup dengan itu. We are leaders. We must have the courage of conviction. Untuk apa? Untuk berdepan dengan pengundi-pengundi kita. Untuk berdepan dengan penyokong-penyokong Azmin. Untuk berdepan juga dengan kawan-kawan kita dalam parti. Untuk menerangkan kepada mereka perkara ini. Perkara pokok ini. Bukan perkara kecil. Bukan perkara furuk. Bukan perkara ranting. Kita persoalkan persoalan besar. Seperti yang disebut oleh teori Ibn Khaldun. Kita berani berdebat dan bercabar dengan siapa saja, untuk menolak teori ini yang sudah berlaku di depan mata kita. Itu cara kita fight. Kita fight dengan ilmu, kita fight dengan keberanian, kita fight dengan conviction, dengan keyakinan yang jitu dalam menghadapi mereka. Ini semangat gerak 98. Ini sebab kita tubuh gerak 98. Ada orang cerita tentang parti lah, calon lah, pilihan raya lah. I'm not interested. Dalam gerak 98 kita tak bincang hal itu. Kita bincang soal bergerak. Kita bincang tentang menyatakan, memahamkan kepada orang muda, seperti saudara Ashraf, yang akan menjadi pemimpin pada masa depan. Untuk dia faham, mereka faham betul-betul semangat gerak 98 dan cabaran yang berlaku sekarang setelah 20 tahun. Yang cabaran di depan mata, dan this is question of survival. This is not a question of choice. You have no choice. Ini yang kita kena fahamkan pada mereka betul-betul. Ini yang saya minta kepada kawan untuk tegaskan. Kita jangan terganggu dengan persoalan-persoalan lain. Jangan sekali-kali terganggu
dengan persoalan posisi, dengan soalan politicking, ya, we are not interested in that. We want to be very focused, sebab gerak 98 itu, gerakan reformasi 98 itu, kekuatannya itulah dia. Kekuatannya very focused. Kekuatannya tak ada terhimbau dengan soalan perjawatan dan posisi dan lobby dan intrik politik kecil-kecilan. Tak ada. Ya, kita bergerak dan bergerak saban malam untuk berjumpa rakyat, ya, dengan semangat dan nadi dan ya, keperihan rakyat dan harapan rakyat, ya, dan juga dengan keperihan kita, ya, kegetiran yang kita alami, tetapi kita bergerak dan semangat itu didasari dengan keyakinan kita, kejelasan kita tentang keperluan untuk kita berjuang. Ya. Masa itu Datuk Seri Anwar dalam penjara, kita kata kita kena pertahankan. Kita bertahankan, ya, bukan sekadar perjuangan tetapi nyawanya. Sebab itu kita bergerak all out. Sekarang juga saya beritahu, ini bukan sekadar nyawa Anwar Ibrahim, bukan nyawa mana-mana individu, ini nyawa setiap individu rakyat Malaysia hari ini. Ya, anak cucu kita. Kalau kita tak berjuang all out, saudara, ya, kita akan kalah dengan mereka. Dan mereka punya, saudara tengok, saudara lihat sendiri mereka. Dalam tempoh berapa bulan je mereka dapat kuasa, saudara tengok macam mana cekapnya mereka, macam-macam pantasnya mereka menggunakan segala kekuatan yang mereka ada, ya, untuk mendapat posisi, mendapat tempat, meloloskan diri, melepaskan diri, ya, membebaskan diri daripada tuduhan dan sebagainya, ya, dan mereka akan terus lakukan. Dan sekarang mereka sedang berkira-kira pula, sedang bercatur pula, ya, untuk melakukan untuk adakan pilihan raya, untuk mereka mendapat kembali undi, ya, dengan cara mereka, dengan kekuatan yang mereka ada, ya, dengan muslihat mereka, ya, dengan kekuatan wang yang mereka ada, ya, untuk mendapat kembali mandat dan meneruskan balik legasi mereka. Legasi apa? Legasi kelompok korup, kelompok elit korup yang akan meruntuhkan taman. Ini, ya, kita tidak boleh benarkan. Jadi segala ini, semangat dan komitmen gerak 98 yang bermula pada malam ini dan pada malam-malam seterusnya.